Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para penonton, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di akhir 31 Januari 2020. Kita dapat meneruskan program pengajian kita dalam tafsir Suratul Hijri. Suratul Hijri, sambungan kita ayat yang ke-45. Ayat 45, surah yang ke-15, juzuk yang ke-14, tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 500. InsyaAllah pada siri kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala cerita kepada kita kedudukan, keadaan orang-orang muttaqin, orang yang bertakwa pada hari kiamat. Bagaimanakah sifat ahli syurga dan bagaimana Allah Ta'ala arahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beritahu kepada umat dia sifat Allah Ta'ala Al-Ghafur Ar-Rahim, dan Allah juga ada azab yang sangat pedih. Ini dia panggil Al-Khawfu War-Raja, seimbang dalam kehidupan manusia. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada penjelasannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Itu saja ayat yang kita akan tadabbur, kita akan tafsir, bincang pada kali ini insya-Allah. Iaitu Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan dalam beberapa taman surga dengan mata air terpancar padanya. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, pencinta majlis ilmu, pencinta Al-Quran sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita kedudukan orang yang bertakwa. Kita kena ingat, Al-Quran ini bersambung, kisah dia yang lepas dengan yang sekarang, yang akan datang, sambung. Dalam ayat yang lepas, kita dah bincang tentang keadaan iblis, syaitan
yang telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla kerana sombong. Kemudian iblis telah menggunakan hujah al-qadar. Maka dalam beberapa fawaid tarbawiyah dan al-ilmiyah yang kita kutip dalam siri yang lepas, di antaranya punca kerusakan iblis istakbara, sombong, takabur, angkuh, maka dia menjadi makhluk yang dilaknat. Yang kedua, daripada permohonan iblis, mereka tak minta, tak nak mati, ila yaumi yub'atsun. Maka di sini dapat kita simpulkan bahawa namus asyar, spesies benda-benda yang jahat, penjahat ni, makhluk perosak di atas dunia ni tidak akan habis. Walaupun di zaman Nabi, di zaman siapa saja pun, usah kita cakap, akan ada pro kontra, ada al-haq wal batil, dua ni berlawan sentiasa. Kemudian yang ketiga, kesalahan yang diguna oleh iblis, iaitulah i'talla bil qadar, dia menyalahgunakan hujah takdir. Oleh kerana engkau, ya Rabbi, sudah takdirkan kami ini begini, maka kami pun nak teruskan dengan agenda-agenda jahat. Anda ada sebut beberapa strategi syaitan dalam siri yang lepas. Maka para ulama Islam telah membuat beberapa kaedah. La yuhtaju al-qadaru yuhtaju fil masaib, la bil ma'asi wal ma'aib. Maknanya kita berhujah dengan takdir Allah Ta'ala ketika kita ditimpa musibah, setelah kita mengambil langkah-langkah segalanya. Tapi kena juga kita kata inilah takdir Allah. Tapi kalau buat maksiat, jangan kata oh saya buat maksiat semalam sebab takdir Allah. Kita kata la, tidak berhujah fil ma'asi wal ma'aib. Sama juga dengan kaedah al-qadaru yu'manu bihi wa la yuhtaju bihi. Maknanya bila kita yakin dengan takdir Allah Ta'ala, kita pun beriman, kita rasa tenang. Aku dah buat segala penjagaan tapi tak kena juga. Aku dah buat usaha yang baik-baik. Dan contohnya seorang ini dah, anak dia diberi pendidikan yang paling top, paling hebat sekali, tapi SPM pun tak lepas. Kita kata guru tuition yang paling pakar dia panggil, tapi tak terpakai untuk anak dia. Maka dia boleh mengatakan itu takdir Allah, saya terimalah. Anak ni walaupun begini tapi anak saya. Tapi dalam bab maksiat jangan. Yang keempat, syaitan tak mampu nak menguasai orang-orang yang beriman. Itu pengakuan daripada mulut syaitan sendiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan kata saya tak mampu nak berdepan dengan orang-orang yang ikhlas, betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, jauh daripada syirik, dan ikhlas dalam ibadat kepada Allah Ta'ala, jauh daripada riya. Yang kelima, al-ilmu la yastalzimul hidayah. Banyaknya ilmu yang dipelajari tidak lazim, tidak semestinya orang itu yang paling kuat hidayahnya. Kita kata ilmu itu alat, tetapi yang memberi hidayah taufik iaitulah Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis yang sahih, Nabi SAW beritahu, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Awal hadis babul ilmi dalam Bukhari, hadis Muawiyah, Nabi kata innama ana qasimun wallahu yu'ti. Aku hanya mampu beri maklumat, sampaikan kepada kamu, tapi yang beri hidayah Allah. Jangan pula kata oh, kalau macam itu saya tak mau belajar dah Ustaz, pakai tunggu hidayah. La, cuma kita tak boleh nak jamin aku ni banyak ilmu, tinggi pengajian, sampai peringkat ni, semua sanak dalam dunia ada belaka dah, semua CJ kita sudah capai. Ada seorang tu 5-6 PhD dia seorang dapat, bukan satu. Tapi itu tidak menjamin bahawa dia duduk di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. Sanak kita penuh fa'il, tapi belum tentu kita ada hidayah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini syaitan derhaka kepada Allah Ta'ala an amdin wa an ilmin. Dengan ilmu dia tahu, dan dia juga langgar secara sengaja.
Kemudian Allah Ta'ala cerita kita di akhir ayat, Tuhan kata apa? Wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Orang yang derhaka, ahli maksiat, neraka jahannam lah tempat mereka, wal'iyazu billah. Baik, uslubul Quran, bila dia sebut jahat, dia akan sebut orang yang baik. Maka semalam kita dalam ketakutan, al-khawf. Pada hari ini kita duduk di dalam kategori ar-raja, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, memohon dengan Allah Azza wa Jalla untuk melayakkan kita menjejakkan kaki ke syurga, uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa, insya-Allah. Itulah yang kita nampak. Allah Ta'ala nak letak depan mata kita supaya nampak tabayun ma bainal fariqaini, perbezaan di antara dua kumpulan. Kamu yang diberi akal oleh Allah Azza wa Jalla, pilihlah nak masuk dalam kumpulan mana. Kalau tanya mulut kita, oi saya nak ahli syurga, memanglah mulut jawab sedap kan, nak ahli syurga, nak syurga, tapi dari sudut perbuatan ngaka kita kata la. Islam mengajar kepada kita seimbang. Kalau nak syurga, ini jalan dia. Kalau nak neraka, ini jalan-jalan dia yang cukup banyak. Baiklah para jemaah sekalian, itu mukaddimah kepada perbincangan. Sekarang ni kita pergi kepada ayat satu-satu. Tengok ayat 45. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan dalam beberapa taman surga dengan mata air terpancar padanya. Masya Allah, tabarakallah. Innal ladzina taqaw, sesiapa yang bertakwa. Apa dia makna takwa di sini para jemaah sekalian? Iaitulah orang yang mengikut arahan Allah, orang yang menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Itu dia panggil, kata di para ulama, dia kata muttaqin, orang yang takut daripada melakukan syirik terhadap Allah, orang yang takut melakukan maksiat. Mana kita ni ada dua kategori. Bagi orang kafir, itu yang paling besar sekali, syirik. Bagi orang yang sudah beriman, maksiat. Allahu Akbar. Siapa nak duduk sini? Alhamdulillah, Tuhan kata fi jannatin ay basatin, maknanya dalam kebun-kebun yang banyak. Allahu Akbar. Kalau kata kebun tu kak, dalam tu ada pokok, ada buah-buahan, ada teduh, comel, ayun daripada sungai-sungai yang pelbagai jenis. Ada sungai air, ada sungai arak, salsabil, tasnim, dan lain-lain nama yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa? Kepada orang yang bertakwa. Kita tak usah duduk minta menu apa dengan Allah. Kita sediakan diri kita menjadi orang yang bertakwa, insya-Allah kelayakan itu akan ada. Untuk maklumat para pelajar sekalian, alhamdulillah, ringkasan kepada perbincangan kita ayat 26 hingga 44 semalam sudah ada, boleh dibaca di Facebook, hasil daripada catatan salah seorang daripada murid yang rajin mencatat. Kita kata godaan iblis menyalahgunakan takdir, salah guna al-qadar. Tuan-tuan boleh baca dan boleh sebar-sebarkan, manfaat ilmu insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, sifat-sifat surga tu banyak, ayat-ayat Al-Quran kita pun dah bincang panjang dah dalam siri-siri yang lepas. Kita pergi kepada ayat 46. Udkhuluha bisalamin aminin. Allahu Akbar. Sukanya kita, ya Allah, jadikan kami orang yang mendengar ayat ini. Udkhuluha bisalamin aminin. Mereka diperselakan oleh malaikat dengan berkata, Allahu Akbar. Tuan Syekh kita kata, udkhuluha yuqalu lil muttaqin yaumal qiyamah.
dikatakan, disambut orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat, udkhulul jannata musallaman alaikum, masuklah kamu ke dalam syurga dalam keadaan disambut salam salam, salimina min kulli da'in wa afatin. Allahu akbar. Bebas kamu daripada segala jenis penyakit dan segala jenis afat, segala jenis virus. Penyakit-penyakit yang menyakitkan tidak ada lagi. Dalam syurga tak ada hospital, tak ada lagi lah orang panggil klinik-klinik, sudah tidak ada lagi. Aminina minal mauti wal azab. Masya Allah. Mereka aman daripada mati dan azab. Mati pun tidak, azab pun tak dalam syurga. Wal humum wal ghumum wal amrad. Tidak juga mereka duka cita, susah hati, stres, tak ada. Wang kita nikmat bajet cukup, tak bimbang langsung dengan terputusnya bajet. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Ayat-ayat ini memberi semangat yang begitu kuat kepada kita supaya beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata ulama tafsir, selamat daripada segala yang disebut itu, dan juga mereka juga telah disambut oleh para malaikat, kan, bisalamin aminin, maknanya selamat daripada segala penyakit, aman daripada segala ketakutan, kan, dan musallimina ala ba'dihim ba'da, sama-sama beri salam, assalamualaikum, maknanya gembira sangat-sangat. Allahu akbar. Ataupun mereka mendapat salam daripada malaikat, atau yang paling tinggi sekali, salamun minallah, salamun qawlan min rabbir rahim, salam ya ibadi, wahai hambaku, salam sejahtera. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Para jemaah sekalian, itulah janji Allah Ta'ala yang begitu besar. Allah tunjukkan kepada kita nikmat dia yang begitu indah. Kita sebagai seorang hamba tidak ada cara lain selain daripada tunduk, akur, patuh kepada Allah di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita layak untuk menerima rahmat Allah Azza wa Jalla yang besar ini. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak ada manusia boleh masuk syurga semata-mata dengan amalan dia, kan. Tapi kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah sendiri, Nabi kata, wala ana, aku sendiri pun tak dapat juga, kecuali dengan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, itu syurga, mereka disambut dalam keadaan ucapan salam, aman daripada segala perkara yang tidak baik. Kemudian kita tengok bagaimana sifat ahli syurga. Allahu akbar. Tengok ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allahu akbar. Maknanya tidak sempurna duduk dalam syurga kalau hati itu masih lagi sakit pada orang. Tidak sempurna kasih sayang kalau masih ada lagi sifat dengki dan dendam. Tidak akan tenang sepenuhnya kalau masih ada lagi dalam hati sifat cemburu dan iri hati kepada orang. Maka semua sifat-sifat yang buruk Allah Ta'ala sudah hapuskan daripada hati ahli syurga. Masya Allah, Tabarakallah. Siapa dia nak merasai kemanisan hidup dalam syurga di dunia ini, kita kikis, kita buang sifat-sifat tadi, insya Allah kita hidup dalam keadaan tenang, tidak ada stres, tidak ada serabut, tidak ada sakit hati orang, kita tenang. Baik, tengok ayat 47, Allah kata apa? Wa naza'na, dan kami cabut, kami buang
kami hilangkan akan apa yang ada dalam hati mereka dari perasaan ghil, perasaan hasad dengki. Allahu Akbar. Kan dalam surah ayat yang Tuhan kata min ghillin tu. Ayat apa tu? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini ayat yang kita selalu kita buat doa. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tanda para pelajar. Supaya kita jadi nak dapat dalam syurga ni, kita rasa dulu kemanisan sukanya ahli-ahli syurga. Sebab apa? Dalam hati mereka tidak ada perasaan ghil. Tanda suratu Al-Hasyri, surah Al-Hasyri ayat 10. Suratul Hasyri ayat 10. Kita bermula daripada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Itu ayat Quran. Tapi kalau kita nak jadikan doa, kita bermula daripada Rabbana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di kalangan orang beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ini perasaan hasad, dengki, dendam, benci kepada orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Tanda tuan-tuan, ambil jadikan doa sentiasa. Dia panggil doa penenang hati, cerah dada, melapangkan minda, insya-Allah. Suratul Hasyri ayat yang ke-10. Menarik ini. Surah ayat-ayat Al-Quran itu Allah Ta'ala turunkan kepada kita ni semuanya menarik belaka. Tak ada yang tak menarik, kan? Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, itu di antara perkara yang kita nak bincangkan supaya kita sentiasa duduk dapat meraih rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi dalam dunia kita cabut, di akhirat nanti Allah Ta'ala hilangkan semua sekali sifat itu. Tengok dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhlusul mu'minuna minan nar. Apabila orang-orang mukmin lepas daripada neraka, maknanya sudah melintasi sirat. Kita sirat kita dah melepasi. Fayuhbasuna ala qantarah. Tanda hadis qantarah ni. Maka mereka akan ditahan di antara satu tempat, nama dia qantarah. Kalau kita kata qantarah ni, dia kata al-jisru. Satu jisir ni orang panggil bridge, jambatan di antara syurga dengan neraka. Jisir duduk situ. Kalau kita bahasa kita sekarang tempat transit. Lepas daripada neraka, kita duduk di satu tempat, nama dia qantarah. Belum sampai ke syurga, belum sampai ke neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din. Maka diberi pembalasan sebahagian dengan sebahagian lain. Mazalim kanat bainahum fid dunya. Kalau kita ada sedikit kezaliman sama-sama kita atas dunia dulu, ya, kita adalah sepak dia ke dulu masa budak-budak, masa muda dulu, ataupun ada benda-benda yang tak kena sikit, maka dibalas di situ. Mau buat aku dulu, mari. Mau tampar aku dulu, main bagi sebiji. Hatta idza huzibu wa nuqu, apabila sudah dibersihkan, disucikan daripada benda-benda yang terlekat tadi, uzina lahum fi dukhulil jannah, maka diizinkan mereka boleh masuk syurga. Allahu Akbar. Nabi bersumpah, fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannati minhu bimanzilihi kana fid dunya. Seorang itu lebih nampak di mana tempat duduk dalam syurga daripada dia duduk ingat rumah dia dulu di atas dunia. Kita kata masya-Allah, hadzal hadis rawahul Bukhari. Maknanya ghil sudah tidak ada.
Tidak ada lagi ghilan, tidak ada lagi perasaan-perasaan tak baik dalam hati, sebab semua sudah dibersih, dibuat pembalasan dia di sini, di kantarah. Ini untuk ahli syurga. Masuk dalam syurga, settle semua. Tak ada lagi dah. Allahu Akbar. Itu satu. Tengok yang kedua, ikhwana. Berhenti sekat itu dulu. Ikhwana, sehingga menjadilah mereka itu bersaudara. Maknanya dalam keadaan suasana kasih mesra, happy belaka. Tak ada orang yang jeling sana jeling sini lah. Tengok kepada saudara-saudara kita tu, oh, Masya Allah, kita dulu atas dunia, mana tak ada lagi dah duk rimai balik cerita dulu tapa aku tadi. Kita dah tampak tadi di kantor dulu, mana tidak ada lagi. Waktu belajar dulu, kamu ambil dia punya Indomie aku ni, contohnya, tak adalah, kita sadar kita. Jadi ikhwanan ala surur hala kaunihim ikhwana, mereka sudah bersaudara ketika itu, tidak ada lagi perasaan-perasaan yang tidak baik. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan mereka? Mu'ala sururim mutaqabilin, serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas singgasana pelamin masing-masing. Allahu Akbar. Kita tak main paling belakang, tak ada dah. Jeling-jeling tak ada. Duduk berhadapan, muka senyum, dalam hati semuanya tenang, semua lapang. Allah kata di ulama tafsir kata, mereka duduk atas singgasana, di atas pelamin, tengok aku, la yanzuru ba'dhum ila qafa ba'd. Tak ada siapa yang tengok belakang orang. Maknanya mereka duduk dalam majlis bulat, sofa, Masya Allah, comel, cantik sekali. Allahu Akbar. Apa lagi sifat ahli syurga? Tengok ayat 48. La yamassuhum fiha nasab. Allah, mereka tidak akan disentuh susah payah. Dalam syurga itu tak ada lagi penat, letih, lesu, masyaqqah, tak ada lagi. Kita atas dunia ni letih, oh sedap makan hari ni, mak dia senyum, sedaplah makan dah. Aku pukul 10 pagi sudah berada di dapur. Musim PKP ni kejut anak tolong bangun, tolong orang panggil hiris, potong bawang pun tak mari kan. Waktu makan, oh sedapnya ibu masak. Mak dia kata sedap. Pukul 10 pagi aku, pukul 8 pagi dah siap keluarkan bahan-bahan masakan. Masya Allah. Dalam dunia begitulah keadaan kita, sedap ke letih. Tapi dalam akhirat la yamassuhum fiha nasabun, tidak ada lagi susah, penat, tak ada. Dalam ayat lain Tuhan kata, wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami duka cita. Inna rabbana laghafurur rahim syakur. Allahu Akbar. Yang pertama, mereka tak penat, mereka tidak letih. Yang kedua, yang senang hatinya, wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka pula tidak sekali-kali akan dikeluarkan daripada syurga kekal abadi. Allahu Akbar. Tengok nota 496. Bahkan mereka tinggal selama-lamanya dalam nikmat-nikmat syurga itu, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia tentang kelazatannya, keindahannya, kemuliaan dan kebesarannya. Allahu Akbar. Sukalah kita kan apabila Allah Ta'ala bagi jaminan bahawa kita bila boleh masuk dalam syurga, tak keluar. Tukar package ada, tukar dia punya darjat ada, daripada duduk tingkat level bawah naik, upgrade ada. Keluar lah, tidak ada. Itu untuk ahli syurga. Ahli neraka, na'am, bagi orang yang beriman, muwahhidin, ahlul tauhid, ahlul qiblah, insya-Allah setelah dibakar mereka akan keluar balik
dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan izin daripada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat 49. Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim. Para jemaah sekalian, Nabbi' ibadi, khabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Nabi supaya sampaikan kepada kita. Apa nak disampaikan? Anni anal ghafurur rahim, bahawa akulah yang amat pengampun lagi amat mengasihani bagi mereka yang bertaubat dan beramal saleh. Allahu akbar. Anni anal ghafurur rahim, akulah yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Siapa dia? Siapa bertaubat, beramal soleh. Allahu akbar. Jadi ayat ini datang setelah Allah Ta'ala cerita kepada kita syurga, sifat-sifat ahli syurga. Mungkin ada di kalangan kita rasa kecewa, rasa takut. Aku ni layak ke tidak ke syurga? Fasa kehidupan aku telah melalui beberapa fasa remaja, belum balik, selesai. Allah tak ambil kira di situ. Fasa kita jadi pemuda, waktu menengah, masuk universiti, masih lara. Fasa kehidupan sudah bekerja, tapi masih lagi lara. Alhamdulillah, fasa nak pencen ni, atau sudah pencen, fasa ini fasa yang kita rasa mula insaf. Tuan-tuan jangan kecewa, jangan takut. Ayat 49 ini ayat yang memberi ketenangan kepada kita bahawa Allah kata Dia Maha Pengampun, Maha Pengasih kasih sayang. Artinya, mu jangan putus harap, jangan putus asa. Kita mempunyai peluang yang besar untuk kembali kepada Allah. Walaupun kita tersalah di awalnya, tersalah lorong kata orang, sekarang ni kita U-turn balik kepada siratin mustaqim. Itulah yang dikatakan janji Allah Ta'ala untuk mengampunkan dosa hamba-hambanya, dipanggil at-tabsyir. Ini untuk orang yang sudah bersalah. Orang yang sudah bersalah, sudah insaf, sudah sedar, maka ini janji Allah. Bagi orang yang terus lara, masih lagi bergelumang dengan maksiat, uban penuh atas kepala tapi lawan Islam lagi, pencen sudah bekerja tapi masih lagi bekerja-kerja di sebalik kaunter-kaunter riba, masih lagi mengintai-ngintai tempat maksiat, masih lagi tak takut Allah Ta'ala. Ayat 50 sesuai untuk mereka. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan bahawa azabku ialah azab yang tidak terperi sakitnya bagi mereka yang tetap dalam kederhakaan. Cukuplah dua-dua sifat Nabi SAW, basyiran wa nadhira. Sifat dia memberi khabar gembira dan memberi amaran kepada orang-orang yang masih lagi keras kepala. Maka dalam hidup kita ni kita kena ada dua, al-khawfu war-raja, takut dan mengharapkan. Bila kita bersalah, kita mengharapkan keampunan Allah. Bila kita terjebak dengan benda mungkar maksiat, kita kena ada takut. Aku ni tengah buat maksiat akan mati. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati." Kalaulah orang mukmin tu tahu betapa besarnya uqubah, siksaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada hambanya yang derhaka, ma tami'a bi jannatihi ahadun, tak ada siapa pun rasa dia boleh masuk syurga. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallah minar rahmah,
Kalau orang kafir tahu betapa besarnya, luasnya rahmat Allah Ta'ala, ma qanata min jannatihi ahadun, mereka pun masih lagi mengharapkan nak pergi surga. Hadzal hadis rawahu Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Kita mengatakan tidak mungkin, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Tuhan janji, maka janji Allah Ta'ala itu benar. Baiklah para jemaah sekalian, itu ayat kita 45 sampai 50. Kita pergi kepada beberapa al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Istinbat, tadabbur, faedah-faedah yang kita boleh ambil. Dalam ayat ini, Nabi ibadi, Allah Subhanahu wa taala minta supaya Nabi kita sampaikan kepada hamba-hamba dia, sampai kepada kita, bahawa dua Allah sediakan, Ghafur, Azab. Allah Ta'ala bersifat dengan Ghafur, pengampun, dan bersifat dengan Rahim, kesian belas. Tapi Allah Ta'ala ada sediakan makhluk dia bernama Azab dengan hikmat kebijaksanaan Allah Ta'ala. Maka ayat ini mengajar kepada kita, hati kita ni supaya berada di antara dua, al-khawfu war-raja, takut dan mengharapkan pahala. Ar-raghbah war-rahbah. Yang pertama dengan ghain, raghbah, nak, gemar, tamak kita kepada keampunan Allah Ta'ala. War-rahbah, gerun, gementar, takut daripada siksa Allah Ta'ala. Tengok, mana kalau kita tersalah, kita pergi pada rahmat. Kalau kita duduk dalam masa maksiat, kita pergi kepada azab. Barulah kita berhenti, insya-Allah. Kita dua-dua tu kena ada serentak. Para ulama Islam kata, sebagaimana burung terbang dengan dua sayap, orang mukmin mengikut Ahlus Sunnah, kita juga kena berduduk dengan dua keadaan, takut, mengharap. Perbahasan panjang tentang tajuk ini para jemaah sekalian boleh tengok dalam kitab kita ini, Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ini panjang sudah kita hurai di sini tentang al-khawfu war-raja. Dan sifat-sifat mazmumah yang patut dihapuskan daripada diri kita, ini kena ada kita ni. Alhamdulillah. Ada jemaah tanya nak ambil di mana musim PKP ni, tuan-tuan boleh tengok dalam Dar Taibah, www.dartaibah.com. Cari di situ, ada senarai-senarai buku. InsyaAllah musim kita, musim nak kiamat ni, semua kedai-kedai jadi dekat belakang, mereka akan hantar. Baik, itu yang pertama, hidup dengan kita khauf war raja. Yang kedua, dalam ayat ini juga kata di Ibnu Atha rahimahullah, hadhil ayat Nabi ibadi ini irsyad. Allah Ta'ala telah memberi bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatul irsyad, bagaimana cara kita berdakwah, bagaimana cara Nabi kita nak menyampaikan dakwah ini, agama ini kepada umat dia. Jawab dianya, kita kena ada al-khawf war raja, al-raghbah war-rahbah. Kena ada dua-dua. Sebab tu dakwah kita ni mesti lengkap. Kita ada amar ma'ruf, kita ada nahi mungkar. Kita suruh orang buat benda yang baik, ikut sunnah Nabi SAW. Kita larang orang buat benda bid'ah, ajaran rekaan-rekaan dalam agama. Seimbang. Oh, saya ajar hak baik-baik je, yang tak baik saya tak berani. La, itu nama dia tidak seimbang. Suruh yang baik, yang makruf, yang mungkar dilarang. Sekarang ni kita duk ajar orang beramal dengan amalan sunnah. Ini sunnah Nabi SAW. Baca. Kita juga kena beritahu amalan-amalan bid'ah yang tak baik, yang direka-reka oleh orang. Kan? Macam-macam sekarang ni. Ada agama Melayu, ada Nabi Melayu. Pelik-pelik. Tak? Berselindung di sebalik nama Asma'ul Husna, tapi dengan ajaran-ajaran yang menyala. Kita mengatakan kita kena dua-dua, nyatakan yang hak, tauhid, dedahkan kemungkaran syirik, bid'ah dan benda-benda yang tidak baik.
Nyatakan yang sunnah dalam sudut amalannya, bagi tahu pula yang salah menyalahi sunnah. Nyatakan tauhid, nyatakan syirik. Dua-dua. Jadi kalau kita nyatakan benda ni syirik, menjelaskan batas-batas iman dan kufur, bukanlah makna pendakwah itu mengkafirkan orang. Pendakwah itu menyatakan. Kalau buat macam ni, boleh keluar daripada Islam. Itu berbeza. Kita kena berbeza di antara mengkafirkan orang Islam dengan menyatakan batas-batas kufur dan iman. Perbincangan yang ketiga tentang udkhuluha. Masuklah. Masuklah ta'ala. Dalam ayat ini Tuhan kata innal muttaqina fi jannatin. Orang muttaqin duduk dalam syurga. Kenapa dia kata masuk? Di sini para ulama tadabbur mencari jawapan. Dia kata jawapan yang pertama boleh jadi qila lahum qabla dukhulihim. Sebelum masuk dalam syurga tu disambut, masuk, silakan. Sebab kalau kita duduk dalam syurga dah takkan kata masuk pula. Dah, kita tak kata dah masuk pula. Yang kedua, syurga tu banyak. Khiyam, ada sini. Jadi setiap kali dia pergi ke tempat ni, malaikat kata udkhuluha bisalam, saya masuk. Contohnya, di sini pun cantik, di bilik ni pun comel, tempat ini pun lawa, masya-Allah, jannatin, surga-surga, kebun-kebun yang banyak. Maknanya setiap kali kamu pergi ke mana-mana tempat, malaikat akan sambut udkhuluha bisalam, masuk. Selamat, sejahtera, aman, tidak ada yang menakutkan. Kita kata masya-Allah, tabarakallah. Itu yang dikatakan. Baik. Yang keempat, bila Tuhan sebut wa naza'na ma fi sudurihim, Allah Subhanahu wa taala hilangkan daripada dada mereka, daripada hati mereka perasaan tak baik. Kata di para ulama, orang yang pertama sekali dihilangkan perkara ini iaitulah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sahabat Nabi orang yang pertama hilang apabila berlakunya peristiwa di antara mereka kan. Peristiwa di antara mereka Ali dengan Muawiyah, berlakunya peristiwa Jamal, Siffin, maka merekalah orang yang pertama selepas daripada itu. Ibnu Jarir meriwayatkan Imran ibnu Talhah. Imran ni anak Talhah masuk jumpa dengan Sayyidina Ali selepas berlakunya peristiwa peperangan Jamal. Farahaba bihi. Dia sambut. Imran, ta'al. Ali kata, aku mengharapkan Allah Ta'ala jadikan aku dengan ayahmu Talhah termasuk dalam ayat ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Allahu Akbar. Aku harap Allah Ta'ala jadikan kami ni orang yang sudah tidak ada lagi perasaan apa-apa. Kita duduk dalam berhadap-hadapan di atas singgasana. Maka ada dua orang di tepi majlis tadi cakap, Ali, Allahu a'dalu min zalik. Allah Ta'ala lebih adil daripada ucapan kamu. Semalam kamu berperang, hari ini ikhwanan. Allahu Akbar. Qala Ali, quma. Dua orang dibangun, keluar daripada majlis ni. Illam akun ana wa Talhah. Siapa lagi? Kalau bukan aku dengan Talhah, walaupun semalam kita berperang, hari ini tidak bersaudara, siapa lagi bersaudara atas dunia ini? Subhanallah. Itulah. Kemudian mari Khawarij menentang Sayyidina Ali. Ali masih lagi menggunakan perkataan saudara. Nah, Ali kata apa? Ikhwanuna baghaw alaina. Saudara-saudara kami tapi menentang kami. Masih lagi. Mana kita hari ni dah beza sikit lah. Beza warna logo sikit. Mulalah macai, penjilat, walaun, tali baru, habis. Di mana akhlak para sahabat? Hilang kita. Siapa nak duduk dalam syurga tenang, hapuskan sifat-sifat yang buruk ini, insya-Allah. Yang kelima, ala sururin mutaqabilin, menunjukkan bahawa ahli-ahli syurga yatazawarun, mereka ziarah menziarahi. Masya-Allah, tabarakallah. Yang seterusnya, Allah Ta'ala ceritakan bahawa mereka ini bertemu bukan sakat muka senyum, hati tenang. Kita ni boleh senyum muka,
Tapi dalam hati itu bergelora. Allah, bila lah dia kawan ni nak balik. Bila dia mari juga majlis. Macam-macam kita kata lah dalam surga. Muka senyum, hati tenang. Alhamdulillah. Yang terakhir sekali Allah Ta'ala sebut ma'inham min mukhrajin, bahawa mereka yang kekal dalam surga, tak keluar-keluar lagi. Kita kata insya-Allah kita termasuk di kalangan orang yang baik ini, insya-Allah. Baik, ada lagi. Kriteria pahala akhirat itu, nak jadikan pahala syurga nikmat itu ada 4. Tanda sikit tuan-tuan. Yang pertama, mestilah benda itu bermanfaat. Allah kata fi jannatin wa uyun. Yang kedua, disertai dengan at-ta'zim, maknanya membesarkan, memuliakan orang yang menerima nikmat itu. Udkhuluha bisalam, masuk dengan sejahtera. Yang pertama, perkara yang dijanjikan itu bermanfaat. Manfaat apa? Syurga besar. Yang kedua, disambut dengan kemuliaan. Udkhuluha bisalam. Yang ketiga, khalisatan, mesti bersih daripada segala penyakit-penyakit rohani. Hasad, dendam, benci, semua tak ada. Penat, susah, tak ada. Yang keempat, bersifat daimah, berkekalan. Maka inilah dipanggil sifat pahala yang dijanji oleh Allah Ta'ala itu 4 sifat: bermanfaat, mendapat kemuliaan, bersih suci daripada sifat-sifat mazmumah yang ada dalam kitab kita ni, dan bersifat daimah, berterusan. Manakala bagi sekejap, itu dipanggil pinjaman. Tidak seperti itu. Banyak lagi lah tuan-tuan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mula, Nabi ibadi anni anal ghafur. Beritahu pada hamba aku ni pengampun. Kemudian baru mari azab. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 98 lah, i'lamu anna Allah syadidul iqab. Allah Ta'ala mula dengan azab dulu, wa anna Allah ghafurur rahim. Apa beza? Ulama tadabbur ni dia cari belaka, kan? Maka dalam ayat ini dimula dengan keampunan dan rahmat, kemudian diikuti dengan azab, sebab maksudnya Allah Ta'ala nak cerita sifat dia. Sifat aku ni rahmat lebih luas daripada azab. Rahmati wasi'at kulla syai. Tapi dalam ayat Al-Ma'idah Allah Ta'ala mula dengan azab sebab apa? Sebab dalam ayat itu disebut beberapa hukum yang besar. Kalau langgar hukum ini, azab, inna azab wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Azab itu berdasar. Kalau langgar, maka dimula dengan azab dulu, kemudian bagi rahmat. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kalau kita tadabbur ayat-ayat Allah, seperti yang selalu ana ulang, makin kita kunyah tamar makin manis. Semakin kita mendalami ilmu tadabbur Quran ini, semakin manis kita. Yang terakhir Allah Ta'ala sebut di sini nama dia. Tengok, Anal Ghafurur Rahim, itu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muqtada daripada sifat dia. Tapi wa anna azabi, azab aku. Waktu tu dia kata berbeza di antara anal ghafur, anni anal ghafur, wa anna azabi. Dia tak kata aku dah azab lah. Azabi, azab itu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dengan hikmah dia untuk membalas kepada orang-orang yang tak dengar kata. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.